Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan Pil Hijau sekalian. Hari ini muka agak sedih sikit sebab kita berada dalam satu bencana. Bencana di mana kita dah melihat possibility apa yang Allah boleh buat dekat kita. Jadi mungkin anda tengok tajuk ni anda agak terkejut. Kenapa Pil Hijau nak jadi channel agama? Bukan. Pil Hijau bukan channel agama dan takkan jadi channel agama. Tetapi Pil Hijau adalah channel ad-din di mana dia memperbincangkan realiti dunia. Realiti dunia tak dapat diperbincangkan tanpa kita refer balik kepada kitab kita. Dan itu cara kita menggunakan kitab Al-Quran. Dan kita tidak membaca kitab Al-Quran tanpa kita tengok sekeliling kita. Apa realiti dia? Apakah yang ditulis di dalam Al-Quran itu relevan pada zaman sekarang? Itu yang kita nak sampaikan dalam Pil Hijau. Dan kita tak nak jadi orang yang dia tengok dunia dan dia baca Al-Quran. Dan dia dapati, tak samalah. Apabila dia dah berada dalam mood tersebut, maka dia menampakkan Al-Quran ni diturunkan 1500 tahun dahulu. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Bermaksud Al-Quran tu sudah ditulis sebelum penciptaan insan untuk mengajarkan dia al-bayan, berkata-kata dengan bukti yang nyata. Itu bayinat. Jadi hari ini kita nak membincangkan topik tentang Al-Fatihah. Kenapa? Okey, sebelum saya nak buat tajuk ni, saya sebenarnya nak memperbincangkan tajuk lain. Saya nak memperbincangkan tajuk yang tentang media. Tetapi bila saya go deep into that topic, saya rasa risau dan agak takut anda semua tak faham apa yang saya nak sampaikan. Takut ada culture shock. Tapi untuk orang yang beragama lain ataupun orang yang kita panggil the criminals, al-mujrimun, yang kontrol dunia kita, diorang tak terkejut. Diorang tak akan terkejut dengan apa yang saya mungkin akan sampaikan dalam episod yang saya maksudkan tersebut. Tetapi untuk anda semua yang beragama Islam, kemungkinan anda akan nampak apa yang saya katakan tu adalah sesuatu yang baru dan tak ada dalam agama kita. Tapi sebenarnya ianya ada. Sebab tu saya kena perbincangkan topik Al-Fatihah supaya kita semua berada dalam satu kita panggil mindset yang sama tentang kita punya ad-din tu. Sebab sekarang ni saya nampak kita punya pemahaman ad-din sangat berbeza antara satu sama lain. Antara satu aliran dengan aliran yang berbeza, diorang akan ada banyak perbezaan. Sedangkan ini adalah satu ad-din. Macam mana boleh ada banyak perbezaan? Bermaksud, daripada akar umbi tersebut ada satu masalah ataupun ada satu core problem yang tak dapat disettlekan ataupun orang kata perhalusi. Jadi hari ini kita nak perhalusi dengan starting point kita, Al-Fatihah, iaitu surah pertama. Sebelum tu saya nak beritahu Islam ni apa sebenarnya? Role dia apa kat dunia ni? Adakah dia membawa bendera putih ataupun dia membawa bendera hitam? Apa maksud bendera putih dan bendera hitam? Bendera putih adalah kita panggil satu establishment yang di mana semua orang kena jadi baik. Bendera hitam adalah di mana kita melawan establishment iaitu bendera putih tersebut supaya kita pula take over bendera putih tu. Adakah itu Islam yang anda nampak? Adakah itu imam yang anda tunggu? Yakni mereka yang panglima perang.
Kerana Al-Quran berkata yang berbeza. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, iaitu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Bermaksud, Islam itu dihantar pada setiap zaman untuk menjadi umat pertengahan. Apa itu umat pertengahan? Umat pertengahan itu adalah orang-orang satu umat yang menilai dan menghukum apa itu hak, apa itu batil. Dan dia yang menjadi the furqan, the center. Jadi, saya nak ingatkan kerana kita nak faham apa itu as-sirat al-mustaqim. Yang di mana apa yang kita sentiasa baca dalam solat kita. Okay, kita mulakan dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji. Bila ada al depan tu, bermaksud ianya satu spesifik. Maksudnya dalam bahasa Inggeris dia the, the. The praise to Allah Rabbil Alamin. Dialah Rabb, iaitu Tuan Al-Alamin. Nampak? Ustaz nampak? Bila ada al ni, dia spesifik. Al-Alamin. Alamin ni bukan alam, tapi alam-alam. Bermaksud, kita puji Allah, iaitu dia Tuan di alam-alam. Maksudnya, the Lord of the universes. So, ni plural lah. So, alamin plural. Dan kita kena tanya, bila kita cakap, kita puji seseorang. Contoh, saya puji, dia tu baik lah. Dia yang kerja kat Yadimat tu. Yadimat ni satu tempat. Okay. Alamin ni tempat. Satu tempat. Hush, boleh tulis macam ni ya. Okay, satu tempat. So, saya bandingkan dengan Yadimat lah. Yadimat ni kedai lah. Kita puji seseorang yang mempunyai suatu tempat lah. Tapi kita tak sebut nama dia. Siapa? Ar-Rahmanir-Rahim. So, tadi kita dah tanya. Siapa itu Rabb Al-Alamin? Nama dia Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi saya tunjuk. Ar-Rahman ni satu nama. Ar-Rahim ni satu nama. Tapi Ar-Rahmanir-Rahim itu satu nama. Contoh okay. Tadi kita sebut pasal yang orang tu yang kerja Yadimat tu Kita puji dia. Kita kata bagus dia ni. Lepas tu orang yang kedua tanya, siapa dia tu Kita dah tengok, kita dah tahu dia. Kita kata, siapa dia tu? Nama dia. Kita panggil dia Abdul Rahman. So, adakah Abdul Rahman tu seorang ataupun adakah dia dua orang? Faham kan? Abdul Rahman tu merangkumi seorang, macam itulah. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim adalah satu nama. Kalau dia tak satu, dia dipanggil Ar-Rahman War-Rahim. Maksud dia ada dua. Nak tahu apa tu Ar-Rahmanir-Rahim? Saya nak anda semua tadahkan tangan macam ni. Dan perhatikan anda punya palm tu, tapak tangan anda. Bila dijauhkan, contoh ni Ar-Rahman,
Ni Ar-Rahim. Kalau jauh, Ar-Rahman War-Rahim. Kalau dekat, Ar-Rahmanir-Rahim. Bila anda perhatikan anda punya palm, anda akan nampak bahawasanya bila daripada ibu jari sini pergi ke sini, apabila dia sambung ke tangan kiri ni, dia ibarat yang ni belah kanan adalah inverse kepada belah kiri. Faham tak? Bermaksud dia sebenarnya satu. Tapi kita tak nak perbincangkan nama-nama Allah dengan lebih mendalam kerana mungkin saya bukan orang yang paling tepat untuk menceritakan. Cuma saya menceritakan ini adalah satu nama dan inilah dia Rabb al-Alamin tu yang kita selalu sebut-sebut, iaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, side by side. Yang ni kalau kita bercakap dengan orang-orang yang terdahulu, dia faham apa maksud saya. Bila saya tunjukkan tangan ni, dia tahu. Kerana hand gestures yang dilakukan dalam orang-orang terdahulu dah menunjukkan beberapa signal antara dua. Sebab tu Allah create semua benda berpasang-pasangan. Okey, tadi kita dah bercakap pasal Rabb al-Alamin. Dan kita tanya siapa dia, nama dia, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga, kita kena tanya, Rabb al-Alamin tu tempat kan? Al-Alamin, alam. Jadi apa dia punya role dekat al-Alamin tu? Jawapan dia, Maliki Yawmiddin. Malik kira raja lah. Hari Ad-Din. Okey. Banyak translation cakap hari perhitungan. Tetapi saya memberitahu anda Al-Quran ni sangat spesifik. Apabila dia berkata tentang Ad-Din, ini nampak ni, the din, bermaksud dalam ayat-ayat lain mesti ada satu frasa yang sama juga, perkataan yang sama, iaitu ad-din. Refer kepada frasa tersebut untuk tahu maksud apa tu ad-din. Jangan keluar daripada konteks apa yang Al-Quran dah sebutkan. Bermaksud apa yang dimaksudkan, apa yang Allah punya role dekat Al-Alamin itu adalah dia raja hari ad-din, Maliki Yawmiddin. Bila hari ad-din tu kita tak tahu, tetapi dalam ayat yang lain kita refer kepada surah Al-Hijr. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari syurga kerana sesungguhnya kamu terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari ad-din. Alamak, terberitahu rahsia pula. Kutukan tu sampai hari ad-din je kepada iblis. Okey, tak apa. Jadi nak menunjukkan yang hari ad-din tu dia spesifik. Dia ada satu fasa. So Allah belum lagi Malik. Okey, selagi tak establish ad-din tu, okey. Malik Yawmiddin ni hanya bila ad-din Allah tu dah ditegakkan. Okey, tadi 3 ayat pertama tu seolah-olah kita bercakap dalam third person. Kita memuji Allah dalam third person. Okey. Tetapi bila kita sampai ayat yang ke-5,
kita dah mula bercakap berhadapan dengan Allah. Perasan tak? Jadi sebab tu dia jadi macam ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Iyyaka, kepada engkau. Ni kita dah masuk ke kita seolah cakap dia depan atau dekat lah depan. Iyyaka na'bud, ni kata ganti diri pertama plural tau. Kami macam tu. Kami mengabdikan diri. Jangan salah dengan sembah ya. Sebab ramai yang cakap iyyaka na'budu maksudnya hanya kepada engkau kami sembah. Ya, betul. Tapi dia macam separuh daripada betul je. Kerana abud bermaksud kita mengabdikan diri. Bermaksud kita dalam bahasa Inggeris enslave ourselves. Bila enslave ourselves, beza dengan sembah. Sembah dia ada waktu. Contoh, okay, kalau agama lain dia pergi kuil kan, pergi tokong, ataupun dalam agama Islam kita pergi solat 5 waktu. Dia ada berwaktu. Seorang Kristian pun dia pergi hari Ahad kan, pergi ke church. Itu berwaktu, dia sembah. Bila dia mengabdikan diri, bermaksud dia tidak berwaktu, dia setiap waktu. Faham? Sebab tu kita menghadapi masalah sekarang ni bila kita, contoh kita hanya nampak Allah dan ingat Allah pada waktu solat sahaja. Jangan sebut sembahyang tapi sebut solat. Okey, apabila kita solat baru kita ingat Allah. Kerana itu di luar solat kita boleh berbuat dosa, malah kita boleh makan rasuah, kita boleh buat zina dan maksiat. Sebab apa? Kita tidak mengabdikan diri. Tidaklah kata kita tak buat silap kan. Kita semua pasti akan buat silap. Cuma apabila kita seorang hamba, kita humble ourselves. Dan kita sedar kita ni manusia biasa saja. Dan kita seterusnya bertaubat dan meminta maaf dan pertolongan daripada Allah. Itulah yang dimaksudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami meminta pertolongan. Kami ingat meminta pertolongan. Ni, help. Macam help me macam tu. So kita macam kita kata okey, kita hamba, tolonglah kami macam tu. Kena ada perasaan macam tu dalam solat. Supaya kita tengok ayat seterusnya nanti. Okey, tadi kita meminta pertolongan daripada Allah Ar-Rahmanir Rahim. Tapi apa pertolongan dia? Jawapan dia kat ayat seterusnya. Pertolongan untuk ihdinas siratal mustaqim. Ni pertolongan dia. Guide us. Berikan kami petunjuk. As-sirat al-mustaqim. As-sirat, laluan. Al-mustaqim, ada yang kata lurus. Tapi mustaqim ni dia lebih kepada lurus dan establish. Tengok depan ni macam saya cakap. Specific. The sirat of the establish and straight. Sebab mustaqim ni dia punya root word dia kaum. Ataupun kita boleh gunakan root word tu kepada aqimu, dirikan, yang didirikan. Okay. So dia kena establish dan juga straight. Contoh macam okay, kalau ada satu tempat yang di mana dia macam berbukit-bukau. So bila kita nak lalu tu kita boleh lalu, tapi dia macam orang kata uneven lah. Dia berbukit-bukau kan. Tetapi bila orang datang buat highway kat situ, so dia jadi establish lah. Dia jadi establish dan juga lurus, senang nak lalu. Itulah dia as-sirat al-mustaqim sebenarnya. Dan dia sangat spesifik, as-sirat al-mustaqim. Ini yang kita nak tahu, apa tu as-sirat al-mustaqim. Jadi saya nak bertanya kepada rakan-rakan sekalian, adakah as-sirat al-mustaqim ni eksklusif kepada kita sahaja?
ataupun ianya telah diberikan kepada orang-orang terdahulu. Kalau ianya telah diberikan kepada orang-orang terdahulu, apa jadi dengan as-sirat al-mustaqim itu? Okey, saya bacakan buktinya yang dia telah diberikan kepada Musa dan Harun. Kalau dia diberikan kepada Musa dan Harun, bermaksud dia telah tunjukkan jalan tersebut kepada Bani Israel. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Jadi ayat ini telah menunjukkan bahawasanya Allah telah menunjukkan as-sirat al-mustaqim. Ni saya cakap pasal as-sirat ya. As-sirat al-mustaqim telah diberikan. Bukan siratul mustaqim. As-sirat al-mustaqim. Ini very specific. Ayat-ayat lain menunjukkan ada siratul mustaqim. Tapi hanya ayat ni yang clear menunjukkan yang Musa dan Harun ditunjukkan kepada as-sirat al-mustaqim. Bermaksud Bani Israel telah pun diberikan as-sirat al-mustaqim. Tapi bagaimana mereka menjadi sesat? Mari kita lihat ayat seterusnya. Jadi tadi kita telah pergi kepada ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya kita meminta pertolongan daripada Allah Ar-Rahmanir Rahim, iaitu dialah Malik Yaumiddin. Apa yang kita minta tolong? Kita minta tolong tunjukkan atau guide kita apa itu as-sirat al-mustaqim. Tapi kita kena tanya diri kita, sirat al-mustaqim yang mana satu? Yang diberikan kepada siapa dan macam mana? Jawapan dia kat sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Inilah sebenarnya yang kita nak. Okey? Ini yang sebenarnya sirat yang kita minta selama ni. Sirat jalan allazi of those, campur. An'amta ni bermaksud yang engkau telah beri nikmat, ataupun dalam bahasa Inggeris lagi tepatlah, that you have bestowed upon them. Jadi nak bagi tahu yang ni pun plural . Kita minta tolong secara plural dan Allah pun tunjukkan kepada orang-orang atau kaum-kaum secara berkumpulan. Jadi as-sirat al-mustaqim ni tak mungkin boleh dicapai oleh seorang. Dia dicapai dengan konsensus ataupun kerjasama satu kaum tu. Dia tak boleh seorang pergi sirat al-mustaqim. Dia perlu beramai-ramai, ada kefahaman yang sama yang nak lalu as-sirat al-mustaqim yang dah di-establish. Siapa yang establish tu? Okey. Jadi, an'amta adalah keyword dalam ayat ni. So, siapa yang Allah dah beri nikmat tu, ataupun siapa yang Allah dah bestowed upon them. Jadi, setiap Nabi tu Allah dah bestowed upon them. Setiap Nabi dan Rasul. So, salah satu yang telah diberikan ialah Nabi Sulaiman, di mana dalam surah An-Naml disebut, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa kerana mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi Nabi Sulaiman juga telah diberikan anugerah oleh Allah. An'amta. So, adakah dia termasuk orang-orang yang diberikan as-sirat al-mustaqim? Dalam Quran tidak menyebut. Tetapi dia telah diberi nikmat. Okey. Jadi siapa lagi yang telah diberikan nikmat?
walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan ketika putera Maryam, Isa, dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu bersorak kerananya. Maksudnya mengejek lah. وَقَالُوا وَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, iaitu Isa ibnu Maryam? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dia, iaitu Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Kat sini kita kena explain sikit sebab maksudnya tadi Nabi Sulaiman telah diberikan anugerah. Sama juga dengan Nabi Isa yang telah diberikan anugerah untuk dijadikan contoh kepada Bani Israel. Tetapi Bani Israel telah diberikan as-sirat al-mustaqim daripada Allah melalui Musa dan Harun. Bagaimana pula Bani Israel ni yang telah diberikan as-sirat al-mustaqim boleh menentang Nabi Isa apabila Nabi Isa telah terbukti bahawasanya dia adalah Al-Masih. Bani Israel ni Allah dah janji mereka ni adalah orang-orang yang paling berilmu dan dia mereka yang terpilih. Macam mana dia boleh tolak Nabi Isa? Ini ulama-ulama yang ketika itu yang telah mengubah ayat-ayat Allah iaitu dalam kitab Taurat kepada Talmud. Bermaksud setiap kali seorang juru selamat ataupun Al-Masih ataupun orang yang nak membawa kepada as-sirat al-mustaqim tu datang, akan ada orang yang menentang. Sebelum ni Musa dan Harun ditentang oleh iaitu Fir'aun, Haman. Dua orang itulah kiranya. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mereka adalah orang-orang yang hebat dan kaya. Jadi sama dengan Bani Israel, mereka juga orang yang hebat dan mempunyai ilmu. Tetapi apabila kebenaran sampai, ulama-ulama dia tak dapat terima kerana berbeza caranya dengan Musa dan Harun. Jadi ada lagi satu ayat tentang Isa ibnu Maryam di mana Allah berkata tentang as-sa'ah. Ingat dalam episod yang saya telah buat iaitu Islam, iman dan ihsan, ada lagi satu elemen selepas ihsan iaitu alamatus sa'ah, iaitu tanda-tanda as-sa'ah. Saya nak cakap as-sa'ah ni bukan al-qiyamah, dia bukan hari kiamat. Tetapi as-sa'ah ni adalah the hour. As-sa'ah, the hour, yang di mana dalam as-sa'ah tu ada beberapa tanda-tanda atau beberapa event yang berlaku yang kita tidak boleh patah balik. Bila dia datang, kita kena terus cari as-sirat al-mustaqim tu. Jadi ayat ni telah menunjukkan wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya dia, Isa ibnu Maryam, itu benar-benar menjadi petanda akan datangnya as-sa'ah. Kerana itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Hadza siratum mustaqim. Jadi menjadi persoalan sekarang, adakah ini as-sirat al-mustaqim ataupun siratul mustaqim? Okey, kerana apa? Saya akan tunjukkan. Okey, kita mula balik daripada atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. The praise to Allah, iaitu Rabbil Alamin. Apa nama dia? Ar-Rahmanir-Rahim.
Apa role dia dekat Al-Alamin? Maliki Yawmiddin. Dia adalah raja kepada hari Ad-Din. Lepas tu kita berhadapan dengan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengaku kat dia yang kita memperhambakan diri kita kepadanya dan kita meminta pertolongannya. Apakah pertolongan tersebut? Ihdinas siratal mustaqim. Guide us. Berikan kami petunjuk. As-sirat al-mustaqim. Apa itu as-sirat al-mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bermaksud, kalau dalam bahasa Melayu kita buat macam ni. Tunjukkanlah kami ke jalan tu. Jalan mana satu ni? Jalan yang kau telah berikan nikmat pada mereka. Tapi bukannya lagi dua tu. Kita nak bukan lagi dua ni. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Fahami yang kedua ni pun boleh dikategorikan sebagai as-sirat al-mustaqim. Ini yang membuatkan saya jadi risau bila saya baca. Sebab bila saya tengok bencana dah berlaku, saya tengok orang masih lagi macam terpinga-pinga, macam oh bukan, ni bukan hukuman Allah kot, ni just dia je macam biasalah banjir kan. Tetapi mereka tidak tengok siri itu. Sebab dunia ni adalah sebuah cerita kan. So cerita dia ada siri. So siri daripada Musa dan Harun, siri daripada Nabi Isa, lepas tu siri daripada nabi-nabi lain pun ada. Lepas tu siri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu siri terusan siri-siri yang kita panggil kata nak menuju kepada as-saah tu. So siri-siri tu mesti ada kesinambungan dia, cerita dia. Jadi bila satu perkara tu, tanda tu yang Allah datangkan, iaitu ayat. Ramai kata ayat tu dalam Al-Quran, ayat tu maksudnya ayat. Bukan. Ayat itu adalah tanda ataupun sains. Dan kebanyakan mereka yang telah dihancurkan, kaum-kaum yang telah dihancurkan sebelum ni, mereka menidakkan dan deny the science. Ayati. So bila dia deny the science, Allah jadi marah kerana mereka ni menidakkan dan mengejek rasul-rasul ataupun nabi-nabi yang telah membawa berita ataupun risalah. Mereka katakan dia gila. Dia tak betul. So Allah sangat marah kerana ini Allah dah hantar kepada korang. Inilah orang yang bagi tahu pasal apa yang berlaku. Dia kata kalau ada kawan-kawan kita yang cakap banjir ni adalah petanda seperti mana petanda zaman Nabi Nuh, maka anda fikir sebelum anda cakap dia gila. Ataupun anda fikir sebelum anda deny yang ini adalah sains kepada perkara-perkara ataupun kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan di mana Allah menghukum kita. Jadi balik pada Al-Fatihah. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Ni panjang sikit. Sebab kemungkinan ramai yang akan follow yang ni. Ad-dallin. Kita kena explain al-maghdub. Dalam Al-Quran, betul banyak mufassir yang cakap yang maghdub ni Yahudi. Betul. Kita setuju banyak ayat-ayat yang Allah marah tu kepada orang al-maghdub, Yahudi. Tapi macam saya cakap, mereka telah diberikan as-sirat al-mustaqim. Yang spesifik, yang ada the sirat. Dia telah diberikan sirat al-mustaqim dan dia punya rasul dia dan nabi dia telah diberikan an'amta. So dia telah Allah telah anugerahkan kepada mereka. Tetapi macam mana pula orang yang Allah telah anugerahkan as-sirat al-mustaqim dan juga yang telah diberikan nikmat boleh jadi al-maghdub? Kalau macam tu, saya cakap, apakah kita yakin yang apabila Muhammad telah diberikan nikmat daripada Allah dan telah ditunjukkan jalan kepadanya untuk dia tunjukkan kepada kita, apakah kita ataupun ulama-ulama kita tak mampu untuk menjadi seperti mereka, iaitu Bani Israel, iaitu Yahudi, yang telah Allah marah
Al-makhdub. Mampu ataupun benda ni tak possible langsung, ataupun untuk korang semua macam tak kot, ulama kita ataupun orang-orang agama kita, orang-orang yang alim ni tak akan mampu Allah marah ataupun Allah tak akan sesatkan langsung lah. Maksudnya jalan dia tu selari dengan jalan Al-Imam nanti. Adakah macam tu perjalanan ataupun cerita dunia ni? Kaji balik sejarah terdahulu, tengok apa itu pengulangan, apa dia punya tema dia, apa tema dia dan apa yang berlaku setiap kali orang yang benar menyampaikan kebenaran. Siapa yang pertama menentang orang-orang ni? Cek balik siapa. Okey. Waladdallin. Ada para mufassir yang kata ad-dallin ni Nasrani. Boleh jadi. Tetapi di dalam Al-Quran, ad-dallin ni, ad-dallin, kita sebut ad-dallin spesifik. Al-makhdub ni spesifik juga. So al-makhdub ni yang al tak ada dekat Al-Quran, tapi yang makhdub ni banyak kepada Bani Israel ataupun Yahudi. Ad-dallin, yang ni sebenarnya dalam Al-Quran semua para nabi dan semua orang-orang yang guided, yang dah ihdina, yang Allah dah berikan guidance, mereka sebelumnya adalah dalam kalangan ad-dallin. Okey, maksudnya sebelumnya mereka adalah orang yang dia sebenarnya ad-dallin ni macam yelah, dia sesat sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Dan dia jadi sesat lah. Macam biasalah kita nak pergi, first time pergi KL, nak pergi Ampang kan, kita lalu jalan yang pertama kali kita tengok kan, tak ada GPS, kita mesti sesat dulu kan. Betul tak? Tapi selepas kita dah tahu beberapa jalan yang sesat tu, kita tahu ya mana jalan yang paling efisien, iaitu As-Sirat Al-Mustaqim, nak sampai ke Ampang. Sama dengan Nabi-Nabi terdahulu. Okey, mana dalil? Okey, biasa sebab apa, orang-orang agama ni dia perlukan dalil. Saya tunjukkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 198, وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Ad-dallin. Menggunakan spesifik term tu. Ad-dallin. The people yang tak tahu. Bila tak tahu, dia salah. Dia jadi sesat. Tapi lepas dia tahu tu, dia guided. Faham tak? Tak mungkin orang tu, dia guided tanpa ada kesesatan. Nampak tak? Tak mungkin orang tu, dia tahu sebelum dia tak tahu kan? Betul tak? Tak mungkin juga orang tu dia tiba-tiba jadi pandai tanpa dia menimba ilmu. Jadi kita kena beri satu pandangan yang realistik kepada para nabi dan para rasul. Be fair to them. Sebab apa? Saya nampak ramai orang nampak yang para nabi dan para rasul tidak membuat kesilapan. Sedangkan kesilapan tu adalah part of the learning process and part of the story. Jadi apabila dia membuat kesilapan, mereka memperbetulkan kesilapan mereka, dan itulah yang dipanggil sebagai the guided ones. Mereka diberi petunjuk selepas mereka tersilap dan mereka pun perbetulkan. Nampak tak? Tak mungkin mereka terus tahu semua. Kalau betul mereka telah tahu semua, dan tak mungkin mereka diturunkan dalam kalangan manusia. Sepatutnya Allah turun kepada malaikat yang tak akan buat silap. Itu sebabnya diturunkan kepada manusia. Okey, ini kena perbetulkan kerana saya nampak apabila kebanyakan kawan saya ataupun saya sendiri nak try untuk ikut para nabi dan para rasul, yang try ikut cara dia, ramai akan cakap, oh dia nabi, tak apalah. Dia nabi, dia hebat. Dia tak ada rasa sedih. Ada yang cakap macam tu kan. Sedangkan manusia dia ada rasa sedih, dia ada masa bila dia down, dia ada masa bila dia marah, dia ada masa bila dia gembira. Dia ada semua sifat-sifat manusiawi. Itu yang kena faham dahulu. Okey.
Okey, selepas tu kita nak tahu siapa lagi yang dalam kalangan ad-dallin. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 19. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Al-kafirin. Dia kufur kepada Musa, dia kufur kepada Fir'aun. Dan Musa membalas, qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Dia, iaitu Musa, berkata, aku telah melakukannya dan ketika itu aku termasuk orang yang ad-dhallin. So dia pun tak tahu, dia masa dia bunuh orang tu, ni cerita dia pasal dia terbunuh orang yang bully kawan dia. So dia nak pukul Muhammad tu. Dia terpukul kuat sangat, mati pula Muhammad tu kan. Lepas tu ada orang datang daripada hujung kota cakap ada orang cari dia pasal dibunuh orang-orang Firaun ni. Jadi dia lari ke Madian. Dia lari ke Madian, lepas dia jumpa Nabi Syuaib dan kahwin dengan anak dia. Okey, itu cerita dia. Jadi bila dia datang balik ke Firaun ni cakaplah, kau ni tak sedar diri ke? Aku dah jaga kau, lepas tu kau pergi bunuh orang aku. Lepas tu kau lari, kau datang balik nak suruh aku sembah Allah. Kau ni memanglah orang al-kafirin, orang yang kufur kepada aku. Dia cakap macam tu. Lepas tu Nabi Musa pun kata, tak, masa tu aku ad-dallin. Dia termasuk orang yang tak tahu. So dia buat tu, benda tu termasuk dalam dia punya cerita. Seperti mana Nabi Adam diturunkan ke sini kerana memakan al-khuld. Kerana mendekati pokok itu, sama juga dengan Musa, dia membunuh orang tu pun atas dasar untuk melengkapi cerita tu. Jadi nak kata Musa adalah dalam kalangan ad-dallin, tetapi dia juga adalah di kalangan orang yang telah diberikan anugerah daripada Allah, yang Allah telah berikan as-sirat al-mustaqim. Nampak tak? So mereka ni dah lengkap. Okey. Jadi siapa lagi yang dalam kategori ad-dallin ni? Okey, ni pula pasal Nabi Ibrahim. Dia pun termasuk dalam orang-orang yang sebelumnya tak tahu, dan dia orang yang mencari, dia jenis yang mencari kebenaran. Kerana pada waktu tersebut semua orang tersesat dan dia rasa macam tak kenalah dengan dunia yang ada sekarang ni. Dia macam orang-orang yang macam yelah, orang-orang kita ni semua kan, kawan-kawan saya ni. Kita pun rasa macam ada benda yang tak kena kat dunia ni kan. Apa yang tak kena? Kita mencari apa yang tak kena. Jadi kita tengok satu-satu apa yang tak kena ni kan. Kenapa jadi macam ni dunia ni? Jadi Ibrahim adalah salah seorang daripadanya. Dalam surah Al-An'am ayat 75 ke 76. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Rabbku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Kemudian sambung lagi, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumit dhallin. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Rabbku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Bermaksud, pada waktu itu ada orang yang menyembah bulan dan juga matahari. Dan siapa yang menyembah bulan adalah orang yang
ad-dallin, kaum yang sesat. Jadi berhati-hati ya, kerana kita punya lambang tu bulan. Okay, ni saya tak nak explain hari ni ya. Kita just cakap secara pendek dulu. Kerana apa? Kita sambung. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Rabbku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi rupa-rupanya, lepas dia tengok semua tu, dia dapati yang semua tu bukan Rabb dia. Ini boleh bertanya kepada orang yang lebih arif. Tapi saya akan sambung cerita matahari, bulan, bintang. Kerana dia sangat penting untuk menunjukkan kat mana kita sebenarnya. Kita punya fasa dan apa yang kita percaya tu, adakah ianya benar dan relevan pada waktu tersebut. Okey. Tapi apa yang dimaksudkan ad-dallin ni adalah termasuk para nabi dan para rasul dan orang-orang yang terdahulu yang sebelumnya mereka tak tahu dan lepas tu mereka diberikan guidance, ihdinas siratal mustaqim, dan diberikan tunjukkan jalan tu. Tapi as-siratal mustaqim hanyalah ditunjukkan kepada Musa dan Harun, yang saya panggil as-sirat, yang ni yang spesifik. As-sirat al-mustaqim hanya kepada Musa dan Harun, yang mereka tunjukkan kepada Bani Israel, di mana Bani Israel tu telah menjadi kaum yang kufur kerana mereka mengubah ayat-ayat Allah, iaitu dalam Torah, dijadikan dia sebagai satu kitab dinamakan Talmud. Lepas dia buat begitu, dia termasuk dalam Al-Makhdub. Dia termasuk orang-orang yang Allah betul-betul marah. Tetapi nak katakan ad-dallin ni hanya kepada Kristian adalah sangat kita panggil a bit harsh lah, macam saya cakap, a bit harsh kepada Kristian lah. Kerana dalam Al-Quran tidak menyebut yang mereka ni dalam kalangan ad-dallin, tak spesifik kepada mereka saja. Yang saya nampak spesifik kepada semua orang. Sebelum mereka tahu, mereka tak tahu dulu. Dia spesifik. Jadi sebab tu kita baca Al-Fatihah setiap kali kita solat. Benda ni, surah ni ialah surah wajib dalam setiap solat kita. Kalau tak baca Al-Fatihah, solat kita tak sah. Tak ada solat tanpa Al-Fatihah. Sebab dia pembuka kepada semua. Jadi, kenapa macam tu kan? Kenapa kita perlu minta benda tu berkali-kali? Kenapa kita perlu minta benda tu berkali-kali, sedangkan kalau Allah kata dia dah berikan, sekali cukup lah. Macam saya cakap tadi, laluan as-sirat al-mustaqim ni tak boleh dilalui oleh seorang sahaja. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Dia jadi plural, tunjukkan kami ke as-sirat al-mustaqim. Maksudnya kita kena lalu sama-sama, guys. Bukan saya seorang, bukan kawan-kawan lain. Kita kena satu hati supaya Allah berikan kita siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim tu pun plural. Dan bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. These two could also be as-sirat al-mustaqim. These two could be as-sirat al-mustaqim. Saya ulang lagi sekali. These two can also be as-sirat al-mustaqim. Saya kena ulang 3 kali kerana anda kena tengok episod saya yang saya cakap pasal Islam, Iman dan Ihsan versus New Age Religion. Sebab dalam episod tu dah menunjukkan yang kita punya musuh sudah mencapai al-ihsan. Maka dia dah kenal Tuhan dia. Tetapi mereka termasuk dalam golongan al-makhdub.
Jadi itu yang buat saya jadi agak risau, dan saya terpaksa buat video ni kerana episod yang akan datang akan beri penyambungan kepada Al-Fatihah ni. Walaupun episod yang akan datang dia menceritakan tentang media. Jadi mesti korang fikir, apa kena mengena media dengan Al-Fatihah? Yelah, adalah kena mengena. Al-Fatihah ni kena mengena dengan semua orang. Dan semua benda yang kita lalui setiap hari kena minta ke Allah As-Sirat Al-Mustaqim, kerana dia proses. Jadi kalau kalian tanya saya, apa itu As-Sirat Al-Mustaqim, macam mana? Saya cakap saya pun tak tahu. Sebab tu kita minta supaya sama-sama kita melalui dan ditunjukkan kepada Allah atas As-Sirat Al-Mustaqim. Dan sebab tu saya tunjukkan dan explain surah ni. Kenapa? Sebab bila dalam solat anda, saya ni mintalah secara umum, siapa yang tengok video ni, bila anda semua solat, pastikan sampai je ihdina as-sirat al-mustaqim tu dalam hati tu betul-betul specify as-sirat al-mustaqim, the way of al-mustaqim. And then bila masuk yang ayat kedua terakhir ni, yang ayat yang terakhir tu, cakap betul-betul seolah-olah Allah tanya, sirat yang mana satu? Ataupun sirat yang macam mana? Dan korang jawab balik, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam tu dia kena macam tu. Walaupun jangan dalam solat macam tu cakap kan, tapi dalam hati macam betul-betul minta as-sirat al-mustaqim, yang mana sirat allazi an'amta alaihim, minta betul-betul yang tu. Lepas tu bukan al-maghdub, bukan ad-dallin. Okay, saya ulang banyak kali sebab pengulangan ni buat kita lagi betul-betul faham benda ni. Kerana apa kemungkinan apabila saya dah nampak banjir besar ni berlaku, dan banyak saya tengok ada taifun dan juga orang kata gempa bumi, ni semua alamatus sa'ah sebenarnya. As-sa'ah ni adalah satu fasa bila dia dah start tak boleh patah balik. Jadi sebelum as-sa'ah tu berlaku, saya just nak bagi tahu inilah dia Al-Fatihah, yang di mana kita kena baca setiap hari. Dalam hati kita kena betul-betul minta yang kita ditunjukkan ke As-Sirat Al-Mustaqim, kerana lagi dua ni akan datang selari dengan an'amta alaihim, dan korang akan tak dapat bezakan antara ketiga-tiga ni kalau korang tak betul-betul menghayati Al-Fatihah dan faham maksud dia. Okey. Dan mungkin korang cakap, kenapa saya tak rujuk hadis dalam kes As-Sirat Al-Mustaqim? Okey, saya punya metodologi, saya mengikut metodologi of the study of the Quran, karangan Syekh Imran Hussein. Okey. Daripada situ saya faham yang kita bila bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, asyhadu an la ilaha illallah bermaksud kita kena percaya pada Al-Quran, ayat-ayat Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahawasanya Muhammad itu abd, hamba sahaja, dan dia penyampai risalah. Kerana kalau kita tak establish yang dia hamba, kita akan jadi sama seperti orang Kristian yang menganggap nabinya sebagai Tuhan. Okey. Sekarang ni dah berlaku, walaupun orang-orang kita tak nampak macam kita buat macam tu, tapi sebenarnya kita nampak seperti seolah-olah kita memuja Nabi Muhammad tu. Dia tak nak kita puja dia. Kita berselawat cukup. Berselawat cukup. Jangan kita memuja dia. Dia tak suka kita memuja dia kerana apa? Dia tahu benda ni dah berlaku sebelum ni dan sebelum ni. Sama macam zaman Siddhartha Gautama, bila dia dah jadi orang yang guided pada waktu dia. Dan lepas tu bila dia meninggal, startlah semua sembah dia. Ini benda yang saya nampak berulang. Sampai kan kita cakap Nabi tu seolah bukan manusia. It's not fair for him. Dia lalui kesedihan yang sama macam orang-orang terdahulu. Dan sama seperti anda yang nak lalu kebenaran, anda melalui kesedihan yang sama yang dia lalui. Kalau anda cakap dia bukan manusia ataupun dia tak merasa apa yang anda rasa, macam mana anda nak faham
what he stand for. Macam mana nak faham perasaan dia? Sebab rasa tu sama bila orang cakap kita gila, orang cakap kita macam-macam, kita rasa benda tu sama seperti Nabi rasa. Jadi stop with Nabi tu tak pernah buat salah, Nabi tu maksum. Kena tunjuk dalil. Okay, korang suka dalil, tunjukkan dalil yang Nabi tu maksum. Di mana? Di Al-Quran dan As-Sunnah dia. Kalau tak ada bukti, dan jangan cakap tanpa bukti. Okay. Jadi sampai situ saja episod hari ini. Dan saya nak berterima kasih kepada rakan-rakan sekalian yang membantu Pil Hijau dalam menyebarkan video-video. Kerana video ni, walaupun saya bukanlah orang yang paling layak berkata-kata tentang surah Al-Fatihah, tapi please do listen dulu, dengar dulu. Jika anda tidak bersetuju, maka beritahu apa yang anda tidak bersetuju di email saya di pilhijau@gmail.com. Dan jika anda tidak bersetuju, sekadar anda rasa benda ni tak betul, maka give a bit of time untuk anda, saya cakap orang kata consume dulu. Maksudnya dia perlukan masa benda ni. Apa-apa pun perlukan masa. Jadi saya takkan marah siapa-siapa yang nak menentang ataupun nak cakap apa yang saya cakap tak betul. Cuma mereka harus sampaikan bukti-bukti yang nyata juga. Seperti mana saya sampaikan saya punya bukti, anda juga harus sampaikan bukti anda. Kalau tak, ianya hanyalah kata-kata kosong bagi saya. Dan saya tak layan kata-kata kosong. Maksudnya kalau nak maki, nak cakap sesat, kena bagi tahu mana satu yang tak betul. Harus bagi tahu, kerana kesilapan orang-orang terdahulu yang mengatakan orang-orang yang benar tu sesat, kerana dia assume. Macam saya pun mungkin assume yang saya benar, tapi belum betul lagi kan. Mungkin anda ada kebenaran yang lebih baik, maka sampaikan. Kita tanggungjawab kita. Lagi satu saya nak bagi sedikit penerangan, okey? Apabila dunia telah terlalu banyak orang-orang yang berlaku tidak adil. Okey, maksudnya Allah telah berikan kelebihan kepada musuh-musuh kita untuk jadi lebih tinggi daripada kita. Okey, menjadi lebih hebat daripada kita. Maka inversely, Allah juga akan memberikan kelebihan yang sama kepada hamba-hambanya yang di side yang nak menunjukkan kebenaran. Jadi saya ni pendapat saya berpendapat dalam sebelum as-saah tu sampai, orang-orang yang saya panggil wali-wali ni yang dah tua akan Allah tarik diorang, ataupun sesetengah Allah akan keep diorang dan digantikan dengan wali-wali yang lebih muda, umur 40 tahun ke bawah. Jadi orang-orang ni yang saya nak sampaikan mesej sikit lah. Mungkin kalau saya pasti dia orang pun mungkin tengok video ni juga. Kalau anda dah tahu siapa diri anda, cuba anda keluar sikit, buat video ataupun try untuk pergi ke public sikit lah. Kerana ni saya punya pendapat kalau anda tidak berbuat sedemikian, para wali muda, wahai para wali muda sekalian yang saya hormati, kalau anda tidak berbuat sedemikian, maka anda akan nampak kehancuran bumi ini akan berlaku. Kalau anda tak nak bumi ini hancur, maka anda keluar sekarang dan anda cuba bagi tahu apa yang anda tahu sebenarnya. Kerana mereka ni semua tahu banyak benda. Dan mereka selalunya orang yang tak nak pergi ke depan. Understandably, sebab pergi ke depan ni dia meningkatkan kesombongan seorang manusia. Kerana kalau dia tak faham apa role sombong tu, dia akan takut, dia akan pergi. So kebanyakan orang-orang yang Allah sayang, dia duduk terperuk, dia tak nak keluar. So dia nak keluar pada saat-saat tertentu. Okay, tapi saya nak katakan banjir ni adalah satu petanda yang to me agak besar.
Jadi bila anda tengok video ni, tak perlu anda buat apa-apa selain daripada anda just mulakan usaha anda dengan lebih public. Tak ada masalah benda tu. InsyaAllah tak ada kesombongan yang akan timbul lah. Pasal benda pun dah nak hancur dah pun kan. Jadi sampai situ saja saya nak sampaikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.